Yang pertama kita nak tengok ialah yang first in, first out, sebelah kiri atas sekali. Dia punya konsep, you can zoom in sendiri, buat sendiri, zoom. Tengok dekat nombor 1, itu ialah dia punya konsep. Konsepnya ialah untuk first in, first out. Process that arrives first will be executed first and any that comes later will get the CPU later. Okay, semua yang 6-6 dalam senarai, dalam slide yang saya tunjuk sekarang ini, ke-6-6 ini semuanya bercerita tentang macam mana CPU kita memilih which one is going to be processed first, which one will go later, which one will go next. Mana satu nak pergi dulu, mana satu nak pergi kemudian, mana satu nak pergi yang terakhir sekali. So how does your computer choose which memory to go in, or which process should be done first. Macam itulah. So kita nampak kat sini nama dia ada banyak. So we have first in, first out, kita ada round robin, kita ada shortest job, kita ada priority, ada multi-level queue, ada multi-level feedback queue. Ada 6 yang utama yang kita nak belajar, tapi kita juga ada banyak lagi yang lain. Sebenarnya kita ada banyak lagi yang lain lah. Tapi dalam syllabus kita 6 saja dah cukup banyak. Okay, the first one is FIFO. So FIFO konsep dia ialah apa saja proses yang request dulu maksudnya dia dah sampai dulu, dia nak buat kerja dulu. So dia hantar request. Apa saja proses yang dah request dulu, dialah yang akan dimasukkan ke dalam CPU dulu, akan dihantar ke dalam CPU dulu. Daripada mana dia dihantar ke CPU? Siapa boleh jawab? RAM. Yes. Daripada RAM. Daripada RAM hantar ke CPU. Lepas selesai CPU nak hantar ke mana? Chester? Chester, are you there? Chester? Hello? Ada. Okay. So kalau daripada RAM hantar ke CPU, dari CPU hantar ke mana, Chester? Chester? Bola 1 ke bola 2? Hello? Tak respon. Okay, so kalau dari RAM hantar ke CPU, daripada CPU pun hantar ke RAM balik. So that's the process. So whenever CPU is doing its job, it have to relate with RAM. So proses yang dah request kepada CPU dulu, dia akan dimasukkan dalam RAM, lepas tu hantar terus ke CPU untuk diproses. Ingat lagi, ini berkait dengan proses state ataupun proses life cycle. Ingat, so memang ada perpindahan swap in swap out, memang ada berlaku lah. Okay, so whichever process that place the request first will get the CPU first. Siapa saja sampai dulu, dia akan datang, dia akan terus diproses. So tak adalah nak tunggu siapa sampai dulu, tak ada istilah VIP, tak ada. Mana saja proses yang datang dulu memang akan diproses dulu. That is the concept for FIFO. First in, first out. You might sometimes see that people are using first come, first serve. Pun sama lah, benda yang sama. Kadang-kadang orang pakai nama first come, first serve. So dua-dua boleh pakai. Okay, next one. So kita sekarang nak belajar, nak melukis. Draw a Gantt chart. So benda yang penting dalam scheduling algorithm ialah to draw a Gantt chart. Kalau Gantt chart salah, semua benda lain pun salah. So kenalah faham betul-betul apa yang saya nak ajar hari ni. Okay, jangan tidur. Kalau mengantuk tu pergi ambil lada, ambil cabik sikit, pakai gigit. Kalau mengantuk, gigit. So things for you to prepare and do ialah kalau nak draw a Gantt chart, kita nak kena buat dua perkara inilah. So you have to have process table,
Kemudian ada Gantt chart. So yang kita nak lukis tu ialah Gantt chart. So dua ni, process table dengan Gantt chart ini dia berkait. So you can either create process table first ataupun you create Gantt chart first. So nanti kita akan isi maklumat-maklumat kat dalam process table itulah. So dalam process table tu biasanya ada process name, nama dia boleh jadi A, B, C ataupun X, Y, Z ataupun contoh lain P1, P2, P3, PA, PB, PC macam tu. So the name can be random, can be anything. Boleh dengar ke? Boleh madam, boleh. Dengar. Boleh madam. Ingatkan pengsan tadi. So you are going to fill in waiting time. So kita akan masukkan waiting time lah nanti. Kalau kamu tengok jadual dekat sini, waiting time tu kosong. Memang sengaja dikosongkan sebab biasanya tak akan diberi waiting time tu berapa. Kita yang nak kena cari. So waiting time tu cuma boleh diperolehi kalau kita boleh lukiskan chart ataupun kita kira dulu barulah kita dapatkan waiting time. Kemudian baru kita masukkan ke dalam Gantt chart. So depends. Kan ada 6 scheduling algorithm tadi kan. So each have different ways lah. So yang pertama tadi ialah FIFO. Dia punya Gantt chart ni. Yang ni tak perlu hafal. Saya cuma letak kat sini supaya kamu boleh belajar sendiri. Kalau kamu miss kelas saya. Okay, so the first one is this one. So consider the following set of process that arrive at time 0 with the length of the CPU burst given in nanosecond. Nanosecond ataupun millisecond ataupun second saja, depends lah. So dia boleh jadi S saja, MS for millisecond, NS for nanosecond. It can be anything. So tak kisah unit dia berapa, yang penting di akhirnya tetap unit yang sama. Dia takkan berubah. Kita tak tukar unit. So if the processes arrive in the order B, lepas tu A. B sampai dulu, lepas tu A. Dalam jadual tu A ke B dulu? A. A duduk di atas, B duduk di bawah. Bermaksud A datang dulu. Tapi dalam soalan ni kata the processes arrive in the order B, then A. Then dia suruh kita draw a suitable Gantt chart that represents the correct sequence of processes. Jadi nak lukis macam mana? Tengok proses A dan B. A dan B tu nama proses. First time ialah masa tempoh berapa lama. Kalau saya buat proses A, berapa lama? How long will it take to process proses A? Berapa lama nak buat? So A bertime 2, B bertime 3. Maksud 2 nanosecond untuk buat A, 3 nanosecond untuk buat B, macam tu. So, first step, kita nak kena tahu ada berapa banyak proses dalam soalan tadi. So, tengok balik soalan tadi, ada berapa banyak proses? 2. How many proses? 2. Listed in the table. 2. Ya, pandai. So ada 2 table, 2 proses dalam itu, jadi kita tahu ada 2 proses. So you have to draw boxes. Okay, according to the amount of processes lah. So dalam soalan ini kita ada 2. Jadi kita kena lukis 2 buah kotak. Okay. So on the right side tu saya tak boleh nak lukis hari ni. Dekat atas slide ni. Tak apalah. Kamu boleh bayangkan, sekejap lagi keluar kotak tu. So what are the sequence of the process? Itu soalan kedua yang penting. Apa dia punya sequence? Dalam soalan tadi ada diberitahu sequence-nya ialah B sampai dulu, barulah A sampai. Walaupun dalam jadual dia kata A dulu lepas tu B. So you have to follow the question. So you have to rearrange the table. Instead of A lepas tu B, sekarang kita nak tukar B lepas tu A. So ni yang tadi So how many process tadi? Kita ada 2, jadi kita nak kena lukis 2 kotak lah. So you have to draw 2 boxes. Lepas itu 2 boxes yang ada tadi tu kita nak kena rearrange dulu table yang dekat atas tu. Tak boleh follow A lepas tu B because of the sequence.
memandangkan sequence dia lain. Jadi B akan masuk dulu. Kita baca mula dari kiri, okey? B masuk dulu. Lepas itu baru A. Okey. Simple kan? Nak lukis. Yang kotak ini, warna coklat ni, inilah Gantt chart. This is Gantt chart. You get it or not? Is it okay? Yes. I'm okay so far. Okay. So far okay ah. Kena faham betul-betul ni. So we are drawing the Gantt chart. The content of the Gantt chart should be following the question. So the question said sequence is B then A. So kita lukis pun B dan A. Lukis dua kotak dulu. Why do we draw two boxes? Kenapa lukis dua kotak, Syed? Syed ada? Ada. Kenapa kita lukis dua kotak, Syed? Sebab dua proses. Yes, sebab dua proses. Buat masa sekarang, itu yang kita pegang, okay? So, bila ada dua proses, lukis dua kotak. Itu FIFO. FIFO, first in, first out. So, kalau kita ada 5 proses, berapa banyak yang kita nak kena lukis? 5. Betul, Haziq, betul. Betul-betul. So, kalau ada 5 proses, nak kena lukis 5 kotak lah. Ini untuk FIFO, okay? Untuk FIFO, itu yang kita ingat. Thank you, ada yang jawab dalam chat juga. So, lepas itu, tengok jadual di bawah pun berbeza dah sekarang. You have to rearrange the table. Sekarang, B, salin, pastikan salin dalam bentuk row. Row maksudnya, kalau salin B, salin sekali dengan nombor 3 kat sebelah. Jangan salin B, lepas tu A. Nanti kamu silap salin dekat burst time 2, 3 juga. So we want to avoid careless mistake. Kita salin by row. By row maksudnya dalam bentuk horizontal. Dalam bentuk rata lah macam lantai. B salin sekali dengan 3. A salin sekali dengan 2. So, biasakan diri menyalin macam ni. So did you draw the diagram or not? Have you draw the first Gantt chart? Yeah. Hello. Jangan lupa salin dan tiru apa yang saya dah tunjuk ni. Okay, so you want to calculate the waiting time. Okay, waiting time ialah berapa lama proses tu menunggu sebelum sampai giliran dia untuk diproses. So, kita tengok dekat dalam gambar rajah ni tadi, B dengan A, kotak warna coklat B dengan A ni, tak ada apa-apa nombor di bawahnya. Kita nak tunjuk bawah tu akan ada nombor di bawahnya, dipanggil timeline. So, macam mana nak dapat timeline? Timeline itu mengandungi waiting time. Biasanya kita lukis waiting time dalam kotak table tu, kita akan tambah satu lagi sebelah kanan. Macam mula-mula tadi. Jadi, susah je nak tukar slide. So, ini ialah kita punya proses table tadi kan. Kita ada B dengan A. Lepas tu burst time 3 dengan 2. So, waiting time untuk B yang di depan sekali ni. Saya tunjuk. Yang depan sekali ni, B dengan A, sebelah kiri sekali, tiang sebelah kiri, ialah kosong. Secara automatik dia akan jadi kosong. Sebab dia tak perlu tunggu, dia terus mula. Jadi proses B tak ada istilah menunggu. Therefore, waiting time should be 0. Jelas? If it doesn't have to wait, it have to start with 0 lah kalau dia tak ada tunggu. So, lepas tu kita tengok macam mana nak tahu waiting time untuk A. So, waiting time untuk A kena tengok burst time B. Orang yang dekat sebelah kiri dia, tengok rumah kat sebelah kiri tu. Rumah sebelah kiri tu, dia diproses sebanyak 3. Jadi, kita akan dapat waiting time untuk A ialah 3. Means 0 plus 3. Waiting time B tambah dengan burst time B. Dapatlah waiting time untuk A. Okay. So yang belakang sekali tu, kita dah dapat 3 waiting time untuk A. Kita akan dapatkan waiting time seterusnya. Tak ada waiting time seterusnya. Tapi dia dipanggil sebagai turnaround time. Iaitu masa lepas semuanya selesai.
Itu ialah turnaround time. So kalau kita tambah nilainya ialah 5. So macam ni rupa dia. Macam ni. So you want to label the waiting time into the Gantt chart now. So macam ni lah kiraan dia. Macam mana, tengok dekat kotak bahagian waiting time tu. Waiting time 0, 3 and 5. So ada nombor 5 kat bawah sekali, itu tak diambil kira sebagai waiting time. Itu ialah, apa nama tadi? Nuraini, ada Nuraini? Turnaround, madam. Yes. Turnaround. Turnaround time, betul Nuraini, betul. So macam ni lah kita tuliskan nilai waiting time ke dalam kotak Gantt chart kita tadi. So 0 dekat hujung sekali sebelah kiri, number 3 dekat tengah, number 5 dekat kanan. So dekat BA ni 0 dengan 3 tu ialah waiting time. Tapi number 5 ialah turnaround time, jangan lupa. So your final answer apa yang kita nak cari ialah nombor 5 tu lah. That is the final answer. So kita nak lukis macam itu. Nampak senang kan? Senang tak? Entahlah. Nampak senang kan? Syah. Nampak senang. Sedang. Okay, sekarang kita cuba buat yang ni. Saya nak kamu screenshot dulu yang ini. Soalan ni screenshot dulu. Boleh screenshot dulu. If yang bawah tu, if the processes arrive in the order P1, P2 and P3. Jadi dia ikut table ni. Draw a suitable Gantt chart that represent the correct sequence of processes. So arrive at time 0. So kita nak cuba selesaikan yang ini. Saya nak tutup yang ini supaya saya boleh share dengan kamu cara untuk buat. Okay, sekejap ya. So, screenshot dulu yang ini supaya kita boleh selesaikan sekejap lagi. Saya stop presenting yang ni dan saya share screen saya sekarang . Boleh nampak skrin saya? Skrin saya sekarang ni ada whiteboard. Nampak. Okay, dekat skrin whiteboard ni saya akan tunjuklah macam mana kita nak selesaikan yang tadi tu. Mula-mula saya nak masukkan dulu gambar tu. Mana dia? Macam ni, nampak? Nampak. Terus sekarang ni soalan kita. Sekejap. So soalan kita macam ni. Jadi perkara pertama kamu nak kena buat, you have to copy the table first. So you have to copy this. So that you can have something that you can refer to later. Because whatever you are drawing, you have to refer to this process table. Okay, especially bila kita nak buat, bila kita nak selesaikan soalan melukis Gantt chart, memang kita nak kena rujuk jadual inilah. So this is the diagram. This is the table, sorry. So what you do first is that you calculate how many process do we have. Ada berapa banyak proses kita ada? 3. 3. Jadi how many box do we have to draw? 3. 3, yes. So Three, since we have 3, dah nipisnya. Lagi tebal sikit. Since we have 3, so you need to draw 3 boxes. Okay. Jangan risau tentang size box tu. Lukis saja lebih kurang sama size je semua sekali. So walaupun burst time dia sikit 3 berbanding dengan burst time banyak 20, tak perlu nak lukis macam ni. Nak lukis macam ni.
banyak dulu, lepas tu ni sikit, macam tu, tak payah, don't bother, don't even think about that lah. Tak payah fikir lah. So since we already have 3 boxes, because we have 3 processes, now what do we have to do? Boleh label terus tau, because this is FIFO. First in, first out means soalan dia kata order P1, P2, P3 means we are going to use the exact sequence from the table. Memang kita akan pakai bulat-bulat. Ni memang kita pakai macam ni lah. So kita labelkan P1, P2 and P3 terus macam tu. So FIFO is very direct, straightforward. Jadi terus saja labelkan. Sekarang kita boleh cari dia punya waiting time. So to draw waiting time, to calculate, you have to calculate waiting time ya. So lukislah satu lagi table kat sebelah ni for waiting time. Tulis waiting time kat sini dengan dia punya unit sekali. MS. Okay. So you have to fill in these 3 lah. Ada 3 ni. Okay, jadi sekarang apa yang saya cakap tadi, bila dia start, dia tak perlu tunggu pun. Jadi kita akan mula waiting time dia kosong. Okay, so in P1 Gantt chart, yang kiri sekali tu memang akan mula dengan kosong, automatically. Kalau dia tak ada bagi tahu dia mula dengan masa berapa, biasanya tak adalah bagi tahu. Kita just assume dia start dengan 0. So you start with 0. So you just write here start with 0. Tulis cantik-cantik sikit. Lepas itu, you have to calculate waiting time for P2. Sini berapa? Ini Macam mana nak dapat tu? Caranya ialah kita kira kosong ni. Kosong. Allah. Tambah dengan burst time P1. Nilai ni kita nak kena tambah kat sini. 0 plus 20. So 0 plus 20 dapat berapa? 20. Terus tulis kat sini jawapan dia berapa. So your first waiting time, second waiting time is 20. Lepas itu kira yang nombor 3. Nak dapatkan yang P3. So table ni nampak macam dah nak sampai hujung dah kan. Ni last dah kan. Tapi kita ada 2 tempat lagi nak isi ni. So yang last ini masih lagi waiting time. Yang di luar ini duduk dekat bawah ini sebenarnya nanti. Which is not even a waiting time. It is a turnaround time macam kita cakap tadi kan. So waiting time biasa kita short form dia sebagai WT. Turnaround time kita short form dia sebagai TT. So how do you calculate waiting time for P3? Sama je kan, cuma ambil daripada P2. So kita tambah ambil 3. So untuk P3 ni kita ambil ni dulu. Lepas tu kita ambil yang ini. 20 plus 3. Boleh? Tadi kita terus mula dengan kosong. Lepas itu kita ambil nilai kosong. Kita tambah dengan 20. Sekarang kita ambil 20 waiting time dekat P2 tu. Kita tambah dengan burst time dekat P2. So 20 plus 3 is 23. 23. So you write here 23.
last kali tu ialah turnaround time. So you add 20, warna apa lagi? Warna coklat. 23 tambahlah dengan 7 pandai. So 23 plus 7 is 30. 30. So 30 is your turnaround time. Turnaround time akan duduk dekat hujung sekali ni, 30. Okay, apa yang missing dalam Gantt saya? Apa yang saya belum tulis lagi? Waiting time Nombor di for antara. P3. Yes, Final waiting answer. time for 23 ya. 23 ya. Waiting time for P3 belum ada lagi. So you write 23 kat situ. Boleh ke ni? Boleh. Boleh. Senang kan? It's quite simple, right? Okay, so now since this is very simple, it's very easy to do. Let's try to do an exercise. Okay, saya bagi soalan, so kamu akan buat ya. Tulis dekat buku. Apa dia nak tidur? Let's go. So kita sambung lagi FIFO. Sekarang ini this is your exercise number 1. So ini dia punya process table. Process table mesti ada proses dengan burst time. Let's say this time it's millisecond. Kali ni kita pakai millisecond dan kita ada 4 proses. We have 4 processes now. So proses kita ialah W, X, Y, and Z. And your burst time is 5, 3, 12, and 7. So try to draw your Gantt chart. Boleh buat ni dalam masa 3 minit. Sequence dia mana, madam? Ya? Dia punya statement sequence. Sequence. Dia punya sequence, okay. Sequence-nya pakai sebiji macam dalam table. So we are going to use the same sequence as stated the process table. Okay. Okay. Kita cuba buat. And number 1, you have to draw Gantt chart. Number 2, don't forget to calculate waiting time. Sebab Gantt chart dengan waiting time sangat berkait rapat. Selain daripada waiting time, ada satu lagi iaitu turnaround time yang terakhir sekali. So yang itu saya tak nak tulis kat sini lah. So, dapatkan 2 ni. Try to solve the question. Let's see if you can understand it or not. Dah siap? Boleh buat? Saya dah. Sudah. Sudah, madam. Okay, bagus. Sekejap je buat kan. Sebab dia sangat straightforward. So, let's see if your diagram, if your Gantt chart looks like mine. So the answer should look something like this. Excuse me. W, X, Y, and Z. Okay. So tak kisahlah walaupun dia punya table tu, kena bilang. Kalau dia punya table tu, dia punya kotak tu tak sama size, it's okay. Bagi saya tak penting. Yang penting label tu betul dengan dia punya jumlah waiting time tu betul. So your Gantt chart should start with 0. Ada kelas. So you start with 0
then 0 plus 5. Kalau kamu takut confused, excuse me. Boleh tulis kat sini, saya besarkan sikit. Ini boleh tulis 0 plus 5. Lepas itu tambah dengan 3 plus 3. Lepas itu tambah dengan 12. Berapa? 20. Dan yang untuk Z pula ialah tambah dengan 7. Dapat 27. So do you get the same ganjat? Did you draw the same one like mine? Yes. 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 So you have W, X, Y, and Z. Then you have the waiting time here. Jadi kita punya table tu macam mana? Ada 3. Ada table tak? Okay, so your table. So the table should have an additional column. Sebelah kanan tu untuk waiting time. Sekarang unit dia ialah MS. Jadi jangan lupa tulis MS kat belakang. And kalau kita lukis ganjat dulu baru tulis table, senanglah kerja. Kita salin saja semua yang ada kat sini. 10, 5, 8, 20. Salin saja. So you can straight write into your table. Sebab dah kira tadi kan. So it should be easier lah. Table kita ni lain pula color. Dah colourful pula. So we have 0, 5, 8 and 20 as the waiting time. So you don't have to write 27 here. But if you write then it's okay. Tak ada masalah. Tapi kena ingat that this is a turnaround time. It's not a waiting time. Kadang-kadang soalan tu dia akan minta kamu senaraikan saja. So if it says you have to list down the waiting time, so you have to list down macam ini. W waiting time. Kalau dia nak list down saja, biasanya kita buat dalam bentuk macam ini. So W is 0 plus 5 equals to 5. X 5 plus 3. Y 8 plus 12. So kita boleh tulis macam ni. So you can write down this one first. Supaya kita tahu bahawa ada banyak cara untuk menulis jawapan lah. So cuma kalau tulis dalam bentuk table, macam ini, kita boleh jimat space, lepas tu lebih senang nak baca sebenarnya lah. Okay, boleh buat exercise number 2. InsyaAllah. Okay, exercise number 2 saya akan ada soalan. Tak ada? Okay, masih lagi 5-4 masih lagi 5-4, cuma exercise number 2 kita akan tukar sikit dia punya sequence. So we have process and burst time MS, sebab biasanya soalan akan gunakan unit MS. So let's say the question is consider
So proses kita ialah A, B dan C. 3 saja. Saya tinggalkan space untuk kamu tulis waiting time nanti. And the first time is 13, 34 and 8. Dia punya sequence ialah C, A and B. So arrive terus mula dengan C. Bermaksud waiting time nanti akan mula dengan kosong. Sama. Okey, boleh cuba buat yang ini. Ada soalan? Nope. Okay, let's try. 3 minit lagi. Mungkin akan lebih lagi lah macam tadi. Let's go. Okay, thank you for the feedback. Kita buat Gantt chart untuk yang seterusnya ni. Dia ada 3 saja. There are 3 processes, so you just draw 3 boxes. Susunan dia kena ingat C, A dan B. So tulis dulu supaya tak lupa. Then you start writing the waiting time. Yang kat bawah ni nama dia timeline. Timeline. Itu. Macam tu. 0 C ya. Tengok kita mula dengan C. So you have to rearrange the table dulu supaya tak confuse. Jadi so you have to rearrange C 8, A 13, B 34. So yang ini ya, you have to draw another table lah sebab saya malas. Saya buat macam ni. Okay. So C ialah 8 first time. Since this is the first one to be processed, so we write the waiting time is 0. Lepas itu 0 plus berapa? Untuk dapat waiting time A 8 tambah 13. Proses punya. no, waiting time A. Waiting time A. Yang ni, macam mana nak dapat ni? Kosong tambah, okey. Kosong tambah dengan 8. ya, burst time 8. So dapatlah sini 8. And the next one is 13. Jadi 31 ke? 31 Ya, betul. 21. So you write here 21 as well. Then the last one is you add this with 34. 55. 55, yes. 55. So dapat sini pun 55. Dan last, sorry. Kenapa ni tadi tak tulis 8? Tinggal. Terlupa nak tulis 8 jadi excited. Macam ni. Macam tu. So don't make careless mistakes like me. You try to avoid it. Pastikan kita tulis betul-betul lah. Tulis satu persatu lah. Lebih selamat. Okay. So this is what we call as timeline. Yang di bawah ni. Semua ni dipanggil timeline. Tetapi 3 yang permulaan ni dipanggil waiting time. Dan yang hujung sekali ni dipanggil turnaround time. Jangan lupa. So this is your Gantt chart. Boleh, senang. Senang kan? Boleh. Memang kalau letak yang plus add tu lah kan, madam. Yang mana? Dia punya 0 plus add plus 13 tu. Boleh kalau tak tulis pun. Boleh. Kalau kamu nak tulis dekat atas ni 0 plus 8 macam itu. Sorry. Okay, thank you madam. Welcome. So sini pun boleh dapat 8. Lepas tu 8 plus 13 macam tu. Pun boleh. So that depends lah
31 plus 34. Macam tu. Terpulang pada kamu nak tulis kat mana. Cuma saya galakkan kamu buat cara macam ni. Macam ni supaya nampaklah dekat situ apa nilai yang kita nak tambah tadi sebenarnya.